Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Fitra Ramadan anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu sekali lagi kita dalam episod ini, iaitu episod yang ke-6 Tadarus Ramadan yang dianjurkan oleh Nur Insan. Dan Alhamdulillah pada hari ini insya-Allah kita akan sambung kembali tentang perbincangan kita berkenaan dengan mukjizat Al-Quran. Dan Alhamdulillah pada episod sebelum ini telah bersama-sama kita melihatkan apakah maksud mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah satu perkara yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Rasul bagi membuktikan kebenaran mereka. Dan banyak sekali para rasul yang dikurniakan dengan mukjizat, di antaranya apa? Di antara Nabi Musa alaihissalam yang dapat merubah tongkat menjadi ular, dapat membelah laut, dan contoh lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dicampakkan ke dalam unggun api, kemudian beliau tidak dapat merasakan panas api tersebut, bahkan beliau merasa dingin. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri banyak sebenarnya mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya seperti Rasulullah dapat membanyakkan makanan, dan juga pernah juga air keluar di celah-celah jarinya. Dan di antara kehebatan, satu hebat yang Rasulullah SAW dikurniakan Allah, iaitu mukjizat Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah perbincangan kita muslim-muslim Allah sekalian akan lebih khusus kepada apa yang perkara yang terdapat dalam Al-Quran, mukjizat dalam Al-Quran. Dan mukjizat dalam Al-Quran ini telah disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Beliau mengatakan dalam buku At-Tibyan fi Ulumil Quran, iaitu mukjizat dapat dibahagikan kepada 5 aspek. Aspek yang pertama adalah berkenaan dengan dalam Al-Quran itu terdapat aspek dari segi kehalusan bahasa. Dan Alhamdulillah pada minggu lepas kita dah menceritakan serba sedikit, tak banyak masya-Allah sebab perbincangan ini sangat besar sebenarnya, tapi serba sedikit tentang bahasa. Kenapa dengan keluarnya Al-Quran ia dapat melemahkan orang-orang Arab Quraisy pada ketika itu, yang di mana mereka juga takjub dengan bahasa yang ada di dalam Al-Quran, kerana kesastraan bahasanya sangat tinggi dan ini bukanlah buatan manusia semata-mata. Kemudian insya-Allah yang kedua, seperti kat mana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, mukjizat
kita dapat lihat daripada segi aspek kesempurnaan syariat. Dan yang ketiga iaitu dalam Al-Quran juga terkandung khabar-khabar ghaib, khabar-khabar berita yang sangat ganjal, orang tak tahu. Dan yang keempat, ramalan yang menjadi kenyataan. Maknanya perkara ni waktu disampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu perkara tu belum terjadi lagi, tetapi sudah diramalkan dan betul-betul bertepatan setelah itu berlaku apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir iaitu penemuan saintifik di dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan insya-Allah episod kali ini kita akan cuba membincangkan dua aspek ini, iaitu yang pertama berkenaan khabar ghaib dari Al-Quran, dan maksudnya kedua lah, sebab sebelum ni kita dah cerita tentang bahasa kan. Jadi yang kedua iaitu tentang khabar ghaib dari Al-Quran, dan yang ketiga iaitu berkenaan dengan penemuan saintifik. Jadi alhamdulillah kita sama-sama kita lihatkan tentang apakah dalam Al-Quran terkandung khabar ghaib yang membuatkan ianya satu perkara yang luar biasa. Mari sama-sama kita lihatkan tentang satu kisah yang dimuatkan, yang dirakamkan di dalam surah Yunus, ayat 90 hingga ayat 92. Okey, dan surah ini mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga Firaun, dan juga tentera Firaun. Dalam ayat ini maksudnya, yang mana maksudnya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Mereka pun diikuti oleh Firaun dan tenteranya kerana mereka hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Ketika Firaun telah hampir tenggelam, ia berkata, "Saya percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepadanya." Kemudian Allah menyambut ucapan Firaun ini, saya berfirman, "Apakah kamu baru mempercayai padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan. Hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Jadi itu adalah sebentar tadi kita bacakan maksud yang terkandung di dalam surah Yunus ayat 90 hingga 92. Apabila tatkala ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat pada ketika itu mereka apabila dengar cerita tentang kisah tentang Nabi Musa dan juga Firaun ini, mereka sudah mengetahuinya. Maknanya mereka akur dan tahu bahawa terdapat rasul dan nabi yang sebelumnya, di antara Nabi Musa alaihissalam dan Firaun yang cuba untuk membunuh Nabi Musa serta pengikutnya. Tetapi ada satu perkara yang sangat interesting dan juga sangat menarik, sebab di akhir ayat tersebut ada disebutkan di mana Allah mengatakan, "Hari ini kami selamatkan badanmu agar engkau menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu." Okey, dan ketika mana pada ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi nampak tentang bagaimana bentuk badan, iaitu janji Allah ini mengenai badan Firaun itu akan diselamatkan. Tetapi Masya Allah, pada zaman kita ni, kita sendiri dah menyaksikan. Pernah tak mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mungkin belajar di Mesir dan mereka ada pameran di mana ada badan mami, orang kata mami Firaun yang ada di muzium-muzium di sana. Ini adalah salah satu keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sendiri telah menyebutkan di dalam Al-Quran di mana badanmu akan diselamatkan, iaitu badan siapa? Badan Firaun. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran untuk generasi kita ni sekarang, Masya Allah. Dan penemuan ini berlaku pada sekitar 1900 ke atas, di mana para arkeologi, kita tahu ahli arkeologi ni mereka yang mengkaji lah tentang perkara-perkara yang kena mengena dengan unsur-unsur zaman purba, dan mereka akan mengkaji balik, melakukan pembedahan, dan
pada asalnya jasad Firaun ni tidak diketahui. Mereka tahu, mereka jumpa jasad ini kemudian bawa ke makmal dan mereka lakukan siasatan. Dan akhirnya setelah melakukan siasatan pada badan ini, mereka dapati bahawa badan ini adalah yang pertama, ia adalah salah satu daripada Firaun yang hidup pada zaman itu. Dan kemudian yang kedua, mereka dapati ada banyak kesan-kesan garam di badannya. Bermakna jenazah ini pernah satu ketika mati lemas di dalam lautan. Masya Allah. Dan setelah itu dikuatkan lagi dengan beberapa fakta yang akhirnya mereka menyimpulkan bahawa jenazah yang mereka temukan di kawasan itu adalah sebenarnya jenazah Firaun. Dan itulah yang dapat kita lihat sekarang di muzium di Mesir, di mana ia membuktikan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana Allah sudah menjanjikan 1400 tahun yang lalu, tapi kita nampak hasilnya sekarang. Jadi itu contoh yang pertama kita nampak daripada segi kabar gaib yang mana Allah beritakan yang mungkin orang tak tahu kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kisah ini adalah kisah di mana tentang, kalau kita pernah dengar tentang pengikut Nabi Saleh dan Nabi Hud alaihi salam. Apa yang terjadi kepada pengikut Nabi Saleh dan Nabi Hud? Kita panggil pengikutnya sebagai pengikut kaum Ad dan Thamud. Mereka, kedua-dua kaum ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Dirakamkan dalam Al-Quran, iaitu di mana di dalam Al-Quran menceritakan tentang luar biasanya kaum ini, kerana mereka mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Ketamadunan mereka sangat hebat. Dan diceritakannya adalah, di antaranya adalah mereka dapat ternakan yang banyak, mereka dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang luas, dan juga peradaban mereka pada ketika itu, mereka ni kuat. Jadi apabila mereka mendapat fizikal yang kuat, mereka dapat membina bangunan-bangunan yang gah dan mewah. Jadi kalau nak dibandingkan dengan ketamadunan yang lain, ketika itu kaum Ad dan Samud di antara ketamadunan yang sangat hebat ketika itu. Mereka dapat bina rumah-rumah yang sangat mewah dan besar dengan dihiasi palang-palang, orang panggil palang ke sekarang, tiang-tiang yang tinggi yang mewah. Jadi ini disifatkan dalam Al-Quran tentang kekuatan mereka. Tapi satu yang sayangnya, berkenaan dengan kaum Ad dan Thamud ini, mereka ini sombong dan tidak mahu mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi yang diturunkan pada mereka ketika itu. Dan akhirnya kedua-dua kaum ini, mereka ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala azab dan bencana yang sangat besar. Contoh apa yang berlaku kepada kaum Ad. Kaum Ad ini mereka ditiup dengan tiupan taufan yang sangat kuat, sampaikan mereka semua ini mati. Tidak ada satu pun yang hidup. Dan manakala kaum Samud pula, mereka ini dikenakan dengan bencana gempa bumi yang tidak ada satu pun dapat selamat daripada gempa bumi tersebut. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran, apakah impaknya kepada generasi kita sekarang ini? Nah, kita kalau lihat baru-baru ini, bukan baru inilah, tapi ia sebenarnya penemuan yang telah berlaku pada beberapa tahun yang lalu. Para arkeologi, sekali lagi, sebab mereka ni suka mengkaji, dan menyelidik. Mereka dapati bahawa di bawah, di satu kawasan di negara Arab, di selatan Arab ini, mereka melakukan satu galian. Galian dia sangat dalam, sekurang-kurangnya dalam 183 meter. Galian, dan mereka cari, cuba lihat kalau ada kesan-kesan ketamadunan pada zaman dahulu. Dan Masya Allah, mereka mendapati pada satu kawasan ini terdapat keajaiban, di mana di bawah tanah, pada asalnya tanah pada pasir kan, dan mereka korek, di bawah tanah tersebut ada satu bangunan-bangunan yang sangat megah dan mewah, dan dikatakan dinding-dinding dia tu ibarat 9 meter tinggi. Kalau kita di HDB flat ni tak sampai berapa meter kan, mungkin 2.5 ataupun 3 meter. Bayangkan 9 meter tinggi, ia sangatlah, nak kata ketamadunan pada ketika itu mereka mampu untuk ada teknologi seperti ini. Dan apabila mereka selidiki,
dan dapatlah tahu bahawa itu sebenarnya adalah salah satu kota yang di mana telah hilang, dan kota itu adalah sememangnya kota yang diduki oleh kaum Ad dan Samud. Masya Allah, saya pun meremang bulu roma apabila saya mendapat tahu tentang penemuan yang bersejarah ini. Jadi ini sekali lagi membuktikan akan benarnya kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ia bukanlah semata-mata yang Allah katakan Allah limpahkan bencana dan sebagainya, tetapi bukti yang berlakunya bencana ini telah kita dapat saksikan pada zaman sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Dan itulah dia tentang mukjizat Al-Quran, yang di mana yang kedua tadi yang saya sebutkan iaitu tentang khabar ghaib. Saya datangkan dengan dua contoh, iaitu contoh yang pertama tadi iaitu berkenaan dengan kisah tenggelamnya Fir'aun, kemudian kita dapat jumpa jasadnya, dan itulah ada dalam Al-Quran sekali mengisahkan kisah tersebut. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan kaum Ad dan Samud, dan di mana kita sekarang ini juga dapat melihat bukti yang nyata. InsyaAllah pada selepas ini kita akan sama-sama melihatkan akan mukjizat yang seterusnya, iaitu ramalan ramalan di dalam Al-Quran yang akhirnya menjadi kenyataan, insya-Allah selepas ini. Wakaf tidak akan menghabiskan harta anda, tapi ianya akan mengekalkan harta dan menjadikan jalan untuk meraih keredaan Allah dan keampunannya. Kerana nilai manfaatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, tapi juga hingga di akhirat nanti. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100, terima cendera hati sejadah karpet. Wakaf $300, terima cendera hati Al-Quran berjilid multazam. Wakaf $500, terima cendera hati bantal serta lampu Islamik. Wakaf $1,000, terima cendera hati tablet Islamik. Nur Insan menerima wakaf anda melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Sucikan harta anda dengan menunaikan zakat harta bersama Nur Insan. Zakat menyempurnakan agama, mensucikan dan menambahkan harta, mendekatkan kepada Allah dan mendatangkan keberkahan. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Tunaikan zakat, hidup berkat. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama-sama untuk kita meneruskan lagi cerita kita tentang mukjizat Al-Quran. Jadi yang pertama telah kita bahaskan tadi, iaitu mukjizat Al-Quran, di antaranya adalah khabar ghaib yang diberitakan di dalam Al-Quran. Dan insya-Allah pada sekarang ini kita akan melihatkan tentang ramalan yang menjadi kenyataan, ramalan di dalam Al-Quran. Di antara kisahnya adalah seperti mana kita lihat di dalam surah Ar-Rum ayat 1 hingga 5. Surah Ar-Rum ini mengisahkan tentang kemenangan Romawi setelah kekalahannya, dan ia juga dituruti dengan kemenangan umat Islam. Kita ni kalau dengar tentang Rom ni macam kenapa tiba-tiba cerita pasal Empire Rom ni? InsyaAllah selepas ini akan saya kongsikan sedikit apakah kaitannya kemenangan Rom ini. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di mana maksudnya Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun. Bagi Allah, ketetapan urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan itu orang-orang mukmin bergembira kerana pertolongan Allah.
Allah menolong siapa yang dikehendakinya dan dia maha perkasa lagi maha penyayang. Masya Allah. Okey, daripada maksud ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 1 hingga ke 5. Kalau kita lihat konteks sewaktu ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu baru sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Lebih kurang 3 tahun setelah itu, mereka mendapat khabar berita bahawa kerajaan Romawi telah dikalahkan oleh kerajaan Parsi pada ketika itu dalam pertempuran yang besar. Dan kemudian kekalahan tersebut diceritakan oleh orang-orang masyarakat Arab ketika itu. Kerana apa? Mereka kata begini, orang daripada Romawi, mereka ini menganut agama Samawi, iaitu mengikut ajaran Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Manakala orang daripada Parsi pula, Empire Parsi, mereka ini tidak mempercayai daripada agama Samawi. Malahan mereka ini penganut agama Majusi. Jadi kita faham agama Samawi adalah apa-apa yang sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada mengikut daripada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada para nabi dan rasul yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala penganut yang selain agama Samawi, itulah seperti penganut agama Majusi dan juga mereka yang menyembah berhala. Jadi ini tidak ada kena-mengena dengan apa yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak pendek cerita ni, orang masyarakat Arab Quraisy ketika itu, mereka kan dah tahu Nabi Muhammad dah mula menyebarkan agama Islam. Jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan lagi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka kata apa? Tengok tu, orang Romawi dah kalah. Mereka ni agama Samawi. Kejap lagi nanti kami ni akan kalahkan kau juga ni. Jadi apabila perkara ini berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, mereka sudah tentulah rasa sedih, sudah tentu akan merasa seperti tidak ada harapan untuk agama ini berkembang dan juga mendapat perhatian yang ramai. Namun inilah pada masanya bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Ar-Rum ayat 1 hingga 5, di mana Allah menyebutkan akan ada kemenangan kepada orang Rom, bangsa Rom ini, dan mereka akan Islam juga akan mendapat kemenangan. Jadi ini salah satu harapan kepada mereka yang di mana kata insya-Allah pada akan datang mungkin akan berlaku. Dan dalam Al-Quran sendiri menyebut satu perkataan di mana perkataan itu disebut dalam bahasa Arab dipanggil sebagai bid'ah sinin. Bid'ah sinin maksudnya adalah dalam jangka masa 3 hingga 9 tahun. Ini ditulis dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat itu bersama dengan tempohnya. Jadi sudah pastilah ia satu perkara yang agak yang mengejutkan, tetapi pada saat yang sama mereka semua mencuba untuk sama-sama menuju ke arah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul tepat 9 tahun setelah itu, kerajaan Romawi menang dan mereka dapat membebaskan kawasan mereka daripada jajahan Empire Parsi. Dan ini adalah satu kemenangan yang tidak ada satu pun yang menyangka kemenangan ini jatuh kepada Romawi. Sebab apa? Sewaktu Romawi dahulu kalah, ibarat kekalahan mereka ni kekalahan yang sangat teruk, yang orang kata kalau dah jatuh tak boleh bangun lagi. Tetapi janji Allah SWT itu betul dan benar kerana ia telah dirakamkan. Allah dah tahu apa yang berlaku akan datang yang kita manusia tak tahu. Subhanallah. Dan akhirnya kita nak katalah akhirnya apabila kerajaan Romawi itu menang, betul lah, meremanglah bulu roma orang-orang muslimin yang mereka beberapa tahun yang lalu dah terima wahyu, khabar berita bahawa akan berlakunya kemenangan terhadap orang Romawi. Jadi inilah kita panggil sebagai mukjizat Al-Quran, di mana tidak ada orang yang boleh meramal demikian, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu melakukan demikian. Dan yang kedua, berkaitan dengan suatu ayat di mana ayat ini menyatakan di dalam surah Al-Qamar ayat 45, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Apakah ayat ini sedang menceritakan? Ia sedang menceritakan tentang satu masa nanti umat Islam akan bangkit dan mereka dapat mengalahkan
kaum Quraisy pada ketika itu. Dan kalau kita lihatlah daripada gambaran awal, sewaktu Rasulullah SAW mulakan dakwah, kita kadang tak boleh nak bayangkan sebenarnya. Sebab pada awal umat Islam sangatlah sedikit. Masyarakat Arab Quraisy yang kufur, yang tidak mahu mendengar berita, mereka sangatlah banyak. Tetapi akhirnya, satu hari, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kemenangan pasti berlaku. Dan kita sama-sama lihat, betul tak, di dalam sejarah di mana berlakunya Fathul Makkah. Fathul Makkah maknanya pembukaan Mekah, di mana segala apa kekufuran yang berlaku di kota Mekah ketika itu dan juga musuh-musuh orang Arab Quraisy yang ketika itu yang nak menentang Nabi Muhammad SAW, semua tidak dapat lakukan demikian. Dan akhirnya kota Mekah berjaya ditakluki dan dibuka. Dan kita kalau lihat sejarah, mereka terus pergi ke Kaabah, memecahkan segala berhala, dan Sayyidina Bilal naik ke atas Kaabah sambil melakukan azan. Dan itulah merupakan satu titik permulaan yang sangat besar, kemenangan yang sangat besar buat umat Islam. Walhal ini sudah diceritakan dalam Al-Quran awal lagi sebelum itu. Subhanallah. Dan Alhamdulillah, sekarang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan pergi kepada yang ketiga, iaitu berkenaan dengan penemuan saintifik. Sedikit saya akan berkongsikan kerana ada banyak sebenarnya penemuan-penemuan saintifik yang berkaitan dengan isyarat ilmiah. Berkenaan dengan betul lah ini adalah kalimah yang bukan disusun oleh manusia. Di antaranya yang boleh saya kongsikan adalah contohnya lah minta maaf lah kalau contoh cara saya menjelaskan ni mungkin kurang bertepatan sebab ini berkaitan dengan bidang yang bukan bidang saya. Okey, bidang ini adalah dari segi bidang geologi. Geologi iaitu berkenaan dengan kajian di bumi ini. Di mana satu aspek iaitu tentang asal usul besi. Okey, tentang asal usul besi. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Di mana maksudnya, dan kami menurunkan besi yang terdapat padanya kekuatan yang hebat serta pelbagai manfaat bagi manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menyifatkan, menceritakan tentang besi, dia tak cerita tentang besi tu Allah berikan besi ataupun Allah letakkan besi tu di bumi ini, tetapi Allah menggunakan perkataan anzalna. Anzalna bermaksud menurunkan. Jadi kalau kita kaji betul-betul kenapa penggunaan kata anzalna ini, ia pastinya membawa satu maksud. Dan benarlah apabila dibincang tentang perkataan anzalna ini, Imam Al-Qurtubi contohnya, beliau menukilkan pandangannya dan beliau mengatakan bahawa besi ini asalnya adalah sebenarnya bukan daripada bumi tetapi diturunkan daripada langit. Dan ini adalah laporan-laporan mereka kerana apa? Kerana besi ini bukan datang daripada bumi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkannya daripada langit, iaitu daripada angkasa raya. Kita kalau dengar ni macam tak boleh nak percaya kan? Betul ke? Di sini datangnya para geologi. Mereka ini dengan menggunakan teknologi yang moden, mereka boleh mengkaji dan sebagainya. Mereka mulalah mengambil satu mungkin besi, bermacam-macam besi, membuat comparison dan sebagainya, dan mengkaji macam mana nak menghasilkan besi. Dan dalam penemuan mereka, ini sangat menakjubkan, subhanallah. Dalam penemuan mereka, mereka dapati besi ni kalau nak dihasilkan, dia perlu suatu kekuatan suhu panas yang sangat luar biasa, yang lebih kuat daripada matahari. Okey? Dan kemudian penemuan mereka juga nak kata, kalau besi tu kita nak kata asalnya daripada bumi, sangat mustahil. Sebab dekat bumi, dia punya kekuatan suhu panasnya sekadar dalam 7,000. Tak sampai. Dia kata kalau nak hasilkan besi, mesti berjuta-juta suhu untuk mendapatkan, menghasilkan satu besi tersebut. Dan akhirnya, mereka merumuskan bahawa
Kalau matahari pun tidak dapat untuk menjadikan besi tersebut. Jadi besi ini sebenarnya apabila mereka mengkaji, ia dihasilkan oleh salah satu bintang yang lagi besar daripada matahari, dan bintang ini kepanasannya bersamaan seperti dalam ratusan juta darjah Celsius. Bayangkan ratusan, lebih panas daripada Mars lah yang penting, kan? Okay, ratusan jatuh Celsius, dan besi daripada bintang ini apabila dah capai jumlah tertentu, dia akan berlaku satu ledakan. Berlaku macam orang kata letupan, dan letupan inilah yang dinamakan sebagai, orang kata pernah dengar mungkin hadirin hadirat sekalian, supernova. Letupan ini, dan letupan ini akan menghasilkan meteor, meteor yang berterbangan di angkasa. Jadi meteor ini mereka akan berterbangan, dan salah satu mungkin hinggap masuk ke bumi. Dan para arkeologi juga telah juga menyiasat bahawa di bumi ini 4.5 bilion tahun yang lalu telah berlaku kejadian ini. Hadirin-hadirat sekalian, dengar, nampak tak kita dapat linkkan bersama dengan perkataan anzalna tadi, diturunkan daripada langit. Masya Allah. Jadi betul lah sebenarnya besi itu sebenarnya memang datang dicampakkan di bumi ini untuk kita sama-sama umat Islam dapat memanfaatkan daripada besi tersebut untuk lakukan segala macam perkara yang boleh membantu dalam kehidupan kita. Dan terdapat banyak sekali muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mungkin berjam-jam lah akan tak habis pun kalau kita nak bercerita tentang penemuan saintifik yang menguatkan, yang dikuatkan lagi setelah apa dikuatkan dalam Al-Quran. Tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini dapatlah kita bersama-sama mengambil iktibar dan menjadikan kita lebih semangat selepas ini untuk kita bertadabbur, belajar tadarus Al-Quran, mengetahui makna-maknanya. Kerana apa? Kerana manfaatnya ini bukanlah sahaja untuk umat Islam, tetapi untuk pelbagai aspek di dalam kehidupan. InsyaAllah kita berehat sebentar, dan insyaAllah kita akan bertemu selepas ini dengan sesi Q&A. Setiap tahun, Nur Insan membantu lebih dari 300 keluarga yang memerlukan. Fidyah anda dapat membantu mereka untuk menjalani kehidupan seharian. Tunaikan kewajipan anda bersama Nur Insan. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Nur Insan menyediakan pendidikan Islam percuma pada lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Bermula dari kelas madrasah hujung minggu untuk kanak-kanak hingga ke kelas fardu ain untuk dewasa. Anda boleh membantu kami teruskan usaha ini dengan mendaftar sebagai penderma bulanan. Sumbangan bulanan anda membantu kami mengembangkan usaha ini. Ayo, sertai Nur Insan dalam meneruskan usaha ini. Layari www.nurinsan.sg untuk mendaftar. Alhamdulillah, kita bersama lagi di akhir segmen pada episod kali ini, dan insya-Allah saya akan membacakan satu soalan, dan soalannya berbunyi, boleh ke saya membaca Al-Quran menggunakan tafsir jikalau saya berada dalam keadaan hadas? Okey, alhamdulillah, terima kasih bagi siapa yang telah mengajukan soalan. Dan kita ni kalau contohlah dalam kita nak membaca Al-Quran, sudah tentu ada adab-adabnya dalam kita nak menyantuni Al-Quran. Dan di antara adabnya adalah kita haruslah dalam keadaan bersih, menghadap kiblat, kita memastikan kita juga menutupi aurat, dan juga di antara yang lain adalah kita berada di dalam keadaan berwuduk. Jadilah andai kata seandainya lah kita pada ketika itu mungkin dalam perjalanan dan susah nak ambil wuduk dan sebagainya, dan kita ni tahu bahawa kita ni perlu untuk membaca Al-Quran, seandainya Al-Quran itu mengandungi makna,
Okay, mengandungi makna dan maknanya lebih banyak daripada isi Al-Quran itu sendiri. Jadi para ulama telah bersepakatlah, mereka mengatakan bahawa tidak ada masalah untuk memegang mushaf Al-Quran yang mengandungi makna. Okay? Tetapi kalau mushaf Al-Quran itu dia tidak ada mengandungi makna, ayat saja, jadi itu tidak boleh. Kita haruslah berada di dalam keadaan berwuduk. Okay? Walau bagaimanapun tetap rumusannya yang terakhir, jikalau kita dah tahu waktu tu kita nak membaca Al-Quran, tak apa saja kita memperbaharui wuduk kita dan kita membaca Al-Quran dalam keadaan tenang, dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan Allah SWT menerima bacaan kita pada hari tersebut, insya-Allah. Saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan daripada Nur Insan, dan bagi muslimin muslimat yang hadir dalam live hari ini, andai kata ada sebarang kesilapan daripada saya, harap dimaafkan. Mana yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang lemah harap dimaafkan. Insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Fitra Ramadan anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100, terima cenderahati sejadah karpet. Wakaf $300, terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam. Wakaf $500, terima cenderahati bantal serta lampu Islamik. Wakaf $1,000, terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga, insya-Allah.